270169. Saya akan membentangkan tentang isu pengangguran dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Isu pengangguran bukanlah satu isu yang baru kerana hampir setiap negara mengalami masalah ini, termasuklah negara maju dan juga negara membangun. Hal ini kerana isu ini telah memberi impak yang negatif terhadap sektor ekonomi mereka. Sebelum saya masuk dengan lebih mendalam, adalah lebih baik sekiranya saya memberitahu apakah itu maksud pengangguran. Pengangguran ialah sesuatu keadaan di mana individu yang boleh bekerja dan ingin bekerja pada sesuatu tingkat upah tertentu gagal mendapat pekerjaan. Pengangguran terbahagi pada 4, iaitu pengangguran bermusim, pengangguran tidak ketara, pengangguran kitaran dan pengangguran teknologi. Pengangguran bermusim berlaku pada musim-musim tertentu. Pengangguran yang berlaku pada ketika ini menyebabkan para pekerja terhilang pendapatan sementara. Misalnya, pada musim tengkujuh, para nelayan tidak dapat turun ke laut untuk menangkap ikan kerana ianya akan mengancam nyawa mereka. Yang kedua ialah pengangguran tidak ketara. Pengangguran tidak ketara ini juga dikenali sebagai pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini biasanya berlaku dalam sektor pertanian. Ianya berlaku apabila bilangan pekerja yang diambil melebihi daripada bilangan pekerja yang sebenarnya diperlukan. Hal ini menyebabkan para pekerja hilang pendapatan mereka. Yang ketiga ialah pengangguran kitaran. Pengangguran kitaran ini wujud disebabkan perubahan yang berlaku dalam sesuatu kitaran ekonomi. Seperti yang anda semua sudah tahu, ekonomi kita ini naik dan juga menurun. Dan ianya akan berubah pada bila-bila masa. Oleh itu, kejatuhan perbelanjaan menyebabkan pengusaha-pengusaha mengurangkan permintaan mereka terhadap tenaga buruh. Pengurangan permintaan tenaga buruh secara berterusan akan menyebabkan berlakunya pengangguran. Ramai pekerja sukar mendapat pekerjaan. Yang terakhir adalah pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini berlaku apabila penggunaan tenaga buruh dalam proses pengeluaran telah diambil alih oleh mesin dan juga robot. Perkembangan teknologi yang pesat pada masa kini telah menyebabkan penggunaan tenaga buruh diganti oleh penggunaan mesin dan robot. Jabatan Perangkaan Malaysia pada tahun 2019 merekodkan bahawa seramai 174,327 orang siswazah daripada 516,600 penganggur telah mendaftar sebagai pencari kerja aktif dengan Job Malaysia di bawah Jabatan Tenaga Kerja JTK Semenanjung. Hal ini menunjukkan bahawa peningkatan pengangguran mahasiswa pada tahun 2019 adalah semakin meningkat. Seterusnya saya akan membentangkan tentang perbandingan kadar pengangguran mahasiswa di Malaysia dengan negara Amerika Syarikat dan Thailand pada tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan gambar raja yang diberi pada tahun 2016, Amerika Syarikat telah mencatatkan kadar pengangguran siswazah sebanyak 3.8%, kemudian menurun kepada 3.5% pada tahun 2017. Penurunan ini disebabkan oleh keadaan ekonomi yang mampan pada ketika itu membolehkan peluang pekerjaan ditawarkan kepada golongan siswazah di negara tersebut. Hal ini telah berjaya mengurangkan kadar pengangguran sebanyak 0.3% daripada tahun sebelumnya. Manakala pada tahun berikutnya, kadar pengangguran siswazah di Amerika Syarikat telah meningkat kepada 4.2% dan menurun kembali kepada 3.7% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pula, kadar pengangguran siswazah di Amerika Syarikat telah menunjukkan peningkatan yang drastik, iaitu daripada 3.7% pada tahun 2019 melonjak kepada 9.1% pada tahun 2020. Peningkatan ini telah didorong oleh pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan sektor ekonomi terjejas teruk. Situasi ini telah menghadkan peluang pekerjaan ditawarkan kepada golongan siswazah dan seterusnya meningkatkan kadar pengangguran siswazah di Amerika Syarikat. Untuk negara Thailand pula, pada tahun 2016, Thailand telah mencatatkan kadar pengangguran siswazah sebanyak 3.76%. Kemudian ia meningkat kepada 4.41% pada tahun 2017. Hal ini telah berjaya meningkatkan kadar pengangguran sebanyak 0.65% daripada tahun sebelumnya. Manakala pada tahun berikutnya, iaitu 2018, kadar pengangguran siswazah di Thailand telah menurun kepada 4.05% dan terus menurun kepada 3.87% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 pula, kadar pengangguran siswazah di Thailand telah menunjukkan peningkatan kembali daripada 3.87% melonjak kepada 4.1%. Berikutan daripada gambar raja tersebut, didapati bahawa ketiga buah negara mengalami penurunan dan juga peningkatan pengangguran sepanjang 5 tahun itu.
Tetapi semenjak masuk 2020 dengan berlakunya virus COVID-19 ini telah menyebabkan pengangguran di ketiga-tiga buah negara melonjak secara mendadak. Jadi, apakah faktor dan kesan yang menyebabkan berlakunya kelonjakan isu pengangguran ini? Sekian daripada saya. Terima kasih. Saya akan memberikan pembentangannya seterusnya kepada rakan-rakan saya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Izli Minti Ishak bernama matrik 271831. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan dengan topik seterusnya. Kami telah membangkitkan topik mengenai peluang pekerjaan yang ditawarkan kepada masyarakat di dua buah kawasan, iaitu di bandar dan di luar bandar. Pertama sekali, di bandar, peluang pekerjaan di bandar adalah lebih tinggi berbanding di luar bandar. Hal ini kerana di kawasan bandar terdapat kemudahan infrastruktur, pembangunan teknologi, kemudahan pengangkutan dan perkembangan pembangunan yang pesat. Manakala kedua, di luar bandar, terdapat kelemahan di luar bandar kerana kadar upah yang lebih rendah dan hasilnya mengikut musim. Antara bidang yang ditawarkan di kawasan ini ialah bidang penternakan dan pertanian. Seterusnya, kami telah menunjukkan beberapa faktor pengangguran di Malaysia khususnya. Pertama, memilih pekerjaan. Contohnya, graduan-graduan yang memiliki ijazah dan diploma berpendapat bahawa mereka layak diberi gaji yang tinggi. Kedua, keperluan pengalaman. Kebanyakan syarikat menginginkan pekerja yang ada pengalaman demi menjimatkan kos latihan untuk pekerja-pekerja baru. Ketiga, kualiti sijil yang tidak diiktiraf. Kebanyakan graduan memohon pekerjaan yang tidak selaras dengan sijil dan ini menyebabkan permohonan ditolak. Keempat, masalah gaji. Pemohon sering meletakkan satu target gaji yang tinggi dan apabila syarikat gagal memberi target tersebut, pemohon akan menarik diri dari syarikat tersebut. Kelima, tidak membuat persiapan untuk temu dega. Mereka tidak membuat kajian terlebih dahulu dan tidak menyediakan dokumen-dokumen yang penting untuk syarikat perlukan. Keenam, kebanjiran pendatang asing. Dengan kadar upah yang rendah, kesanggupan mereka untuk kerja siang dan malam menjadi pilihan syarikat-syarikat untuk mengambil mereka bekerja dan ini dapat menyumbang kepada pengangguran di dalam Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Aisyah binti Harun dan nombor matrik saya ialah 270760. Untuk pembentangan kali ini, saya akan menerangkan tentang kesan pengangguran dan solusinya. Jadi saya akan mulakan dengan kesan pengangguran terlebih dahulu. Pengangguran yang berlaku dalam sesebuah negara sememangnya akan memberi kesan terhadap ekonomi dan sosial negara tersebut. Antara kesan yang berlaku ekoran daripada pengangguran ialah taraf hidup penduduk berkurang. Taraf hidup penduduk ditentukan berdasarkan pendapatan per kapita. Apabila berlakunya peningkatan dalam kadar pengangguran, maka keluaran negara kasar KNK juga akan berkurang dan hal ini akan menyebabkan berlakunya penurunan dalam pendapatan per kapita. Apabila pendapatan per kapita berkurang, maka taraf hidup penduduk juga berkurang. Kesan seterusnya adalah berlakunya penurunan dalam keluaran negara. Pengangguran menyebabkan sumber tenaga manusia yang dimiliki tidak dapat digunakan sepenuhnya dalam sektor ekonomi. Hal ini menyebabkan pengeluaran dalam sektor tersebut berkurang dan seterusnya keluaran negara juga semakin berkurangan. Selanjutnya, pengangguran juga memberi kesan terhadap pembangunan negara. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan ekonomi tidak dapat beroperasi pada tahap yang maksimum. Hal ini akan menjejaskan pendapatan negara. Apabila pendapatan negara terjejas, kerajaan tidak dapat menyediakan pelbagai kemudahan infrastruktur yang diperlukan untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dan perbelanjaan tersebut terpaksa dikurangkan. Apabila hal ini berlaku, maka pembangunan negara juga menjadi perlahan. Seterusnya, kita akan beralih kepada solusi kajian. Untuk solusi ini, kami telah menyenaraikan dua langkah efektif yang boleh membantu dalam mengurangkan kadar pengangguran di negara ini. Yang pertama adalah dengan meningkatkan pembangunan sektor pertanian di luar bandar. Hal ini kerana bidang pertanian dilihat sebagai suatu perniagaan dan kerjaya yang baik boleh diceburi oleh golongan belia masa kini, terutamanya golongan belia yang tinggal di luar bandar. Sebagai contoh, Azharul Ahmad Fuad yang merupakan graduan lepasan Universiti Teknologi Mara telah berjaya meraih pendapatan belasan ribu ringgit hasil daripada bidang pertanian petola dan timun yang diusahakan. Dan hal ini jelas membuktikan bahawa bidang pertanian merupakan suatu bidang yang lumayan untuk diceburi oleh golongan belia masa kini.
Dengan adanya pembangunan sektor pertanian di luar bandar ini, ia mampu membuka mata dan menarik minat ramai pelapis muda untuk turut menceburi bidang ini, sekaligus dapat mengurangkan kadar pengangguran negara. Seterusnya, solusi yang kedua adalah dengan meningkatkan promosi e-commerce. E-commerce ialah model ekonomi baru yang membolehkan aktiviti jual beli dilakukan secara maya. Seiring dengan kemajuan teknologi masa kini, e-commerce dilihat sebagai salah satu medium utama untuk meraih pendapatan yang lumayan. Ia bukan sahaja menjimatkan wang, malah ia juga menjimatkan masa dan tenaga. Dengan adanya promosi e-commerce ini, ia dapat menarik minat semua golongan masyarakat, terutamanya golongan mahasiswa, untuk menceburi bidang perniagaan menerusi e-commerce ini. Selain daripada meningkatkan ekonomi negara, ia juga dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan mahasiswa di negara ini. Oleh itu, langkah untuk meningkatkan promosi e-commerce ini adalah suatu langkah yang dominan untuk menangani masalah pengangguran dalam kalangan mahasiswa di negara ini. Sekian, terima kasih. Untuk pembentangan yang selanjutnya, saya akan serahkan kepada Syahmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Ahmad Syahmi bin Ahmad Syarafi bernombor matrik 272003 ingin meneruskan pembentangan pada kali ini dengan tajuk yang seterusnya, iaitu penyelesaian isu berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Persoalan yang pertama, apakah itu falsafah pendidikan kebangsaan? Falsafah pendidikan kebangsaan ini boleh didefinisikan sebagai satu hala tuju, panduan dan juga prinsip di dalam sistem pendidikan di sesebuah negara. Jadi, di Malaysia ini sendiri, sistem pendidikan di Malaysia memberi penekanan terhadap perkembangan potensi individu itu sendiri secara bersepadu dan secara menyeluruh ke arah melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan dan juga kepatuhan kepada agama dan juga Tuhan. Baiklah, kita bergerak kepada penyelesaian isu berkaitan dengan masalah pengangguran di kalangan mahasiswa berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi, yang pertama adalah pendidikan yang berterusan. Pendidikan merupakan suatu proses yang berlaku terhadap diri seseorang secara pemulihan dan juga pemindahan yang berterusan melibatkan pengetahuan, nilai murni dan juga kemahiran. Hal ini penting bagi mengenali potensi diri mereka itu sendiri dalam usaha untuk mendapatkan pekerjaan dalam pelbagai bidang di samping memperbaiki diri mereka sendiri. Jika mahasiswa boleh menerapkan pendidikan yang berterusan ini dalam diri mereka masing-masing, secara tidak langsung mereka lebih berpotensi untuk mendapatkan pekerjaan dengan bakat dan potensi yang mereka miliki. Hal ini secara tidak langsung ia dapat mengelakkan dan mengurangkan masalah pengangguran di dalam kalangan mahasiswa di Malaysia. Penyelesaian isu yang kedua berkaitan dengan masalah pengangguran di kalangan mahasiswa adalah mahasiswa yang berilmu pengetahuan. Berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan, rakyat Malaysia atau golongan mahasiswa itu sendiri perlulah sentiasa berusaha mendapatkan ilmu pengetahuan di samping meningkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada dan juga menyebarkan pengetahuan tersebut kepada orang ramai ke arah kebaikan. Dan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan adalah dengan memastikan mereka mempunyai ciri-ciri yang berikut. Yang pertama adalah mencintai ilmu pengetahuan. Yang kedua, gemar membaca. Yang ketiga, memanfaatkan ilmu tersebut kepada diri sendiri dan juga orang ramai. Dan yang keempat adalah berfikiran luas dan juga terbuka. Hal ini kerana apabila mahasiswa-mahasiswa ini memperoleh ilmu pengetahuan yang luas, secara tidak langsungnya tidak ada isu lagi tentang masalah pengangguran kerana mereka berpotensi dan mereka mempunyai pengetahuan untuk bergerak secara sendiri ataupun untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka ingini. Penyelesaian isu yang seterusnya adalah mahasiswa yang berketerampilan. Mahasiswa yang berketerampilan adalah seseorang yang kompeten dan juga cekap melaksanakan segala tugas yang diberikan kepadanya. Sehubungan dengan itu, pendidikan perlulah sentiasa melahirkan rakyat Malaysia ataupun
mahasiswa yang berpengetahuan, berkemahiran tinggi dan juga kompeten dalam melaksanakan segala tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini kerana negara kita sangat memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan dalam usaha untuk terus memajukan negara, sama ada dalam sektor awam ataupun sektor swasta. Apabila seseorang mahasiswa itu mempunyai jati diri ataupun mempunyai keterampilan yang unggul, maka tidak akan ada isu pekerja akan dibuang, pekerja yang dibuang. Oleh sebab itu, mahasiswa ataupun mahasiswa yang mempunyai sikap ataupun mempunyai keterampilan yang unggul akan disenangi oleh majikannya dan tidak akan dibuang kerja. Hal ini akan menyebabkan masalah pengangguran dalam kalangan mahasiswa dapat diatasi secara beransur. Sekian, terima kasih.